Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini ambil ganti Ustaz Fikri, InsyaAllah. Dan InsyaAllah kita akan sambung surah Al-Muzammil, surah yang ke-73. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita, sihatkan tubuh badan kita. Alhamdulillah. Ruangkan masa untuk kita sama-sama hadir, untuk kita melihat, mempelajari, memahami makna-makna daripada ayat-ayat Allah SWT, insyaAllah. Surah Al-Muzammil ada 20 ayat, 20 ayat Makiyah, surah Makiyah. Aw illa qawluhu inna rabbaka ya'lamu, ayat ke-20, ayat yang terakhir, ayat yang panjang itu, ila akhirha fama daniyah. Maka ayat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, sampai habis. Itu ayat madaniyah. Hak lain semua makiyah. Jadi ayat yang ke-20 saja itu madaniyah. Seperti biasa kita akan belajar, kita akan baca dulu, insyaAllah, baru kita lihat balik tadabbur makna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. إن لك في النهار سبحا طويلا
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ada yang mengatakan, pendapat ulama kata dia ni 19 ayat dan ada kata 20 ayat. Ai wa huwa qaulul jumhur. Jumhur ulama ahli mufassirin, ahli tafsir mengatakan bahawa ianya 20 ayat, bukan 19 ayat. Surah Muzammil ni Al-Khitab, ya ayyuhal muzammil. Surah Al-Muzammil ini diambil daripada ayat yang pertama, Al-Muzammil. Al-Muzammil, Al-Muzammil ini khitab kepada Nabi, ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakhtulifa fi ma'na al-muzammil, dan diikhtilafkan pada makna muzammil. Muzammil yang dikatakan makna muzammil, faqila al-mutalaffif bi thiyabi, iaitu orang yang menutup dengan pakaian dia. Kalau ada selimut, dengan selimut.
Wa qila al-muzammil bin nubuwah, dan dikatakan muzammil ni, muzammil iaitu yang orang yang berselimut, maknanya berselimut dengan, dia panggil dengan pangkat kenabian, muzammil ni. Wal muddathir, ada pemuddathir bir risalah. Kita belajar dah baru ni minggu lepas dulu kita belajar surah Al-Muddathir, yang ni surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ialah Allah Ta'ala mengangkat darjat tu sebagai Nabi, mana kenabian. Muddathir, Allah SWT mengangkat darjat Nabi ni sebagai kerasulan, rasul. Lepas tu kenapa kita belajar baru ni rasul dulu baru Nabi? Tidakkah Nabi dulu baru rasul? Dah kita belajar kat belakang dulu. Kita belajar kat belakang dulu ni, surah belakang dulu, bukan surah depan. Surah depannya Muzammil, baru lepas Muzammil Mudaththir. Maka Muzammil ni Allah Ta'ala mengangkat, orang panggil darjat, sebagai seorang orang biasa kepada pangkatnya jadi Nabi. Maka inilah ayat dia, ya ayyuhal muzammil. Dan Allah Ta'ala mengangkat darjat seorang Nabi kepada Rasul, ya ayyuhal muddaththir. Itu pendapat ahli tafsir. Wa qila al-muzammil bil Quran, iaitu makna lagi ada ahli tafsir mengatakan wahai orang yang berselimut, iaitu selimut yang dimaksudkan ini ialah orang yang diberikan Quran. Wa qila ma'nahu, dan ada ulama tafsir sebut ya ayyuhalladzi zummila hadzal amr, wahai orang yang zummila hadzal amr, iaitu orang yang diselimuti dengan urusan ini. Urusan mana? Urusan kenabian, urusan kerasulan ini. Iaitu dia kena menanggung, dia kena bawa. Ay hamalahu, iaitu dia kena menanggung urusan ini. Wa'lam anna hadzal wasfa أثبته العلماء من جملة أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. Dan ketahuilah bahawasanya sifat ini, sifat Al-Muzammil ini, telah menetapkan akan sifat ini, Muzammil ini, oleh para ulama daripada jumlah nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang sahih. Maksudnya Muzammil ni nama Nabi, nama Nabi. Ya Muhammad, ya Muzammil. Muzammil ni nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dia panggil Muddaththir pun juga, Muzammil pun juga. Jadi Muzammil ni adalah gelaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jumhur ulama berpendapat. Baik, kita lihat makna Allah SWT menyeru ya ayyuha. Ya ayyuha ni perkataan seru, wahai. Wahai. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kenapa berselimut? Kenapa ni berselimut ni? Apa masalah? Surah ni, surah ini dia panggil Muzammil ni, Muzammil dia saja Muzammil, ada ta, ada ta, udghimat ta fi zai, dan idgham, diidghamkan ta dalam zai. Muzammil jadi tak ada ta lah, ta masuk dalam zai. Muzammil bithiyabihi hina maji'il wahyi khaufan minhu lihaibatihi. Kan kita dengar cerita Iqra tu, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, wahyu yang pertama daripada surah Al-Alaq. Iqra Muhammad, Iqra Muhammad, Iqra Muhammad, ma ana biqari'in, ma ana biqari'in.
Iqra ba'da an ja'ahu biqra bismi rabbika wa dhalika annahu lamma ja'ahu al-wahyu fi ghari Hira raja'a ila Khadijah zawjatihi yarjufu fuadahu faqila zammiluni zammiluni. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terima ayat yang pertama, ayat hingga ayat kelima surah Al-Alaq, iaitu wahyu yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni balik dalam keadaan gemetar. Tak ilah lagi perasaan yang dipeluk oleh Jibril. Jibril suruh Nabi kita baca Iqra Muhammad. Nabi mana boleh baca? Nabi tak sekolah. Nabi tak pandai membaca, tak pandai menulis. Gelaran Nabi Al-Ummi. Maka tiba-tiba marinya Jibril, thummadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha. Jadi bila mana Jibril daripada ufuk, wa huwa bil ufuqil a'la, di atas sana makin dekat, yang tidak pernah dilihat oleh Nabi. Nabi tak kenal lagi Jibril ni, pertama kali melihat. Maka bila balik rumah, Nabi minta Khadijah ni selimut zammiluni. Ini cerita ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Jadi rentetan daripada cerita Iqra ni tak habis lagi. Takut Nabi, gerung Nabi ni tengok Jibril mari peluk. Cumanya Khadijah ni dia menenangkan Nabi. Ma yukhzika Allahu abada. Allah Ta'ala tidak akan aniayakan kamu, memberi kamu jadi sedih Muhammad. Innaka tasilul ar-rahim, kamu menghubungkan hubungan silaturahim. Kamu tukrimul dhaif, kamu memberi hormat kepada tetamu-tetamu. Jadi kamu ni orang yang baik. Jadi tak perlulah Allah Ta'ala nak buat aniaya, nak buat zalim kepada kamu. Maka Nabi ni tak habis lagi cerita, orang panggil gementar rasa takutnya. Bila mana mari pula ni selepas daripada cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, mari pula Muzammil ni, surah Al-Muzammil. Bila tengok Nabi berselimut tu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Disuruh kepada Nabi. Sebab apa Nabi berselimut? Sebab al-mutalaffif bi thiyabihi hina maji'il wahyi khaufan minhu li haibatihi. Kerana takut lagi kepada Jibril, kerana tengok Jibril ni hebat. Takut tak ilah lagi. Sebab tu Nabi berselimut ni. Ini dia panggil surah yang mengiringi surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Sebab tu Nabi berselimut tu. Tu dia. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Allah SWT suruh Nabi kita qumil lail. Qumil lail, bangun malam. Bangun ni bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun hok balik malam. Tak lama, tidak semua malam, illa qalila, kecuali sedikit sahaja. Bangun semaya. Salli semaya. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi kita ni qumil laila ni, iaitu qum, salli sembahyang. Fal makna qum lis-salati wal ibadah, iaitu bangun semaya dan juga buat ibadah, zikir, baca Quran. Macam kita bangun malam, kita nak semaya, boleh. Itu dah yang terbaik. Sebagaimana qumil laila illa qalila ni, salli Muhammad, salli semaya, iaitu fal makna qum lis-salati wal ibadah. Mayalah batu buat ibadah lain, mau baca Quran, zikir, istighfar, selawat. Kalau jenis orang boleh baca kitab,
maka bangun baca kitab. Nah, jadi tok guru hamba dulu masa mengaji dulu, mereka ni bangun malam ni baca kitab, murajaah kitab ni, maka itu di antara ibadah. Walaupun baca kitab, apa faedah baca kitab? Itu ibadah juga. Zikir, selawat, Jadi Allah SWT suruh Nabi kita bangun semaya buat ibadah. Bilanya illa qalila, waktu malam illa qalila. Qalila ini ni nisfahu, badal daripada ganti kepada qalila tadi. Nisfahu awil qus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Alhamdulillah. Maka bila bangun tengah malam tadi, illa qalila ni selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat. Ambil masa malam ni iaitu separuh dari waktu malam, separuh. Nisfahu tu separuh malam. Ataupun awin qusmihu, ataupun kamu kurangkan daripadanya sedikit. Separuh malam ataupun kurang lagi. Bangun separuh malam. Jadi malam ni malam kita bagi dengan tiga ni maknanya start daripada pukul 7 pagi, 7 malam 7 pagi. Kita kerak 3 jadi 4 jam lah. Kalau 4 jam maknanya kita pukul 7 4 12 kan? 4, 8, 12 7, 8, 9, 10, 11 tu 1/3. 8, 9, 10, 11 pukul 12 1, 2, 3. Okay. Jadi start daripada 3, 4, 5, 6, 7. Jadi maknanya kita ambil daripada pukul 3 tadi. Pukul 3 sehingga subuh ni dia panggil 1/3. Ataupun ambil separuh pukul berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, start pukul 2. Awal nisfahu ni ambil separuh. Makna start pukul 2 ataupun kurang lagi ambil 1/3 ataupun kurang lagi. Maknanya Allah SWT nak suruh Nabi ni bangun sembahyang malam. Ni dia panggil wajib bagi Nabi. Bila malam ni yang kata awin qus minhu qalila ni au ila thuluth, iaitu 1/3. 1/3. Maka tuan-tuan semua, bila kita bangun malam yang diajar oleh Nabi yang bersama sebut dah kau. Bangun malam baca doa dulu. Bangun tidur tu baca doa. Doa apa nak baca? Allahumma barik lana kah? Doa mana? Allahumma. Bukan Allahumma. Alhamdulillah. Puji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji Allah Ta'ala. Ni hak Nabi buat. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu Nabi baca surah Ali Imran 10 ayat yang terakhir. Kita ambil daripada inna fi khalqis samawati wal ard. Ambil ayat tu sampai ke habis. Lepas tu, lepas daripada Nabi baca surah Ali Imran bermula daripada inna fi khalqis samawati wal ard sehingga ayat kedua tu surah Ali Imran, ayat habis. Dia ada satu muka surat lebih, satu muka surat setengah lebih kurang. Kita baca hak tu Nabi buat. Lepas tu Nabi basuh tangan, Nabi cuci tangan. Lepas pada Nabi cuci tangan tadi, barulah Nabi ambil air semaya. Lepas tu Nabi siwak.
Lepas tu Nabi semaya tahajud. Semaya tahajud dengan sebelah, ada kata sebelah termasuk witir ataupun 13 termasuk witir. Ada kata Nabi buat solat qabliyah, Nabi buat ba'diyah isyak, itu masa dia. Ada kata dak, bukan ba'diyah isyak, 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang pertama itu sunat mutlak, dia panggil sunat wudu, sunat selepas wudu. Nabi buat dua-dua. Lepas tu Nabi buat tahajud 8 jadi 10, witir 3, 13. Ada pernah Nabi semaya yang kita belajar dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Asy-Syama'il Muhammadiyah, disebut bahawasanya Nabi ni pernah semaya witir belaka. Sebelah rakaat ni semua witir. Jadi kita boleh buat lah, kurang-kurangnya 2. Lepas tu Nabi menyenggih sekejap, menyenggih ni tukar dengan lengan ni, menyenggih sekejap, pacak siku, tidur begitu sekadar sebelum daripada orang bersubuh. Bila azan maka Nabi bangun, tapi Nabi tak payah ambil semaya lah, sebab Nabi ni dia tidur tak batal semaya. Dia mata pejah, hati tak tidur. Kita ni mata pejah, hati pun pejah kita ni. Lepas tu Nabi semaya dulu 2 rakaat sunat subuh. Bila semaya sunat subuh 2 rakaat, barulah Nabi semaya subuh berjemaah. Lepas semaya subuh Nabi tak pergi ke mana, Nabi duduk tempat semaya Nabi dalam masjid sehinggalah waktu syuruk, naik matahari. Maka selepas daripada 12 minit selepas tu anggarannya Nabi semaya sunat Isra' pula, baru Nabi keluar. Jadi kalau kita boleh buat begitu hari-hari, itu yang terbaik. Kalau kita ni orang hot patching, ada masalah nak buat, cuma malah dengan tak malah je lah. Ataupun kita jenis orang kerja sendiri, tak ada terikat dengan siapa-siapa, kita boleh atur masa kita, tak ada orang boleh kontrol kita, tak apa, boleh buat. Tapi kalau kita ni kuli orang, tak boleh, tak ada masa, tak boleh buat. Tapi tak kira kita tak buat semua. Hari Jumaat ada ke? Hari Sabtu ada ke? Buat. Ini sehingga tu waktu syuruk. Lepas tu Nabi semaya lagi duha. Nabi tak tinggal ni. Lepas tu duha, semaya sunat duha. Duha ni kita boleh buat maksimum dia 8 rakaat. Sama ada 2-2-2-2 ataupun 4-4. Itu di antara saya sehingga waktu duha lah. Lepas tu apa lagi baca? Nabi baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Itu baca sikit pahala banyak. Insya-Allah kita boleh buatlah. Berpagi-pagi kita ni alhamdulillah setiap pagi, walaupun hari Ahad ambo tidak jadual ambo tapi jadual Ustaz Fikri. Maksudnya tuan-tuan mengaji. Hari Jumaat, Sabtu pun ada kuliah subuh, sehingga waktu syuruk tu hok mana boleh tunggu sehingga waktu syuruk, semaya sunat Isra' dulu. Tapi 12 minit lebih kurang 10 ke 12 minit lah selepas daripada masuknya waktu syuruk. Semaya sunat Isra'. Ini hok Nabi buat. Maka hok ni hok Allah SWT suruh Nabi ni, qumil laila illa qalina ni wal amru lil wujub. Allah SWT suruh Nabi ni bangun semaya malam ni, wal amru, dan arahan ini adalah wajib. Wajib. Waqtalafa fihi, dan telah ikhtilaf ataupun waqtulifa fihi, faqila kana wajiban alaihi wa ala ummatihi. Kana wajiban alaihi wa ala ummatihi, wa qila kana wajiban alaihi wa ala jami'il anbiya'i, qila khasun bihi. Ada yang kata wajib, wajib tadi kana wajiban alaihi wa ala ummatihi, wajib kepadanya dan kepada umatnya.
bangun maya malam. Wa qila kana wajiban alaihi wa ala jami'il anbiya'i qablihi, dan ada yang mengatakan wajib ke atasnya, ke atas nabi dan ke atas keseluruhan nabi-nabi. Wa qila khasun bihi sallallahu alaihi wasallam, ada kata khasnya kepada Nabi Muhammad jah, umat 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 jadi ini ikhtilaf. Jadi hak mana hak katakan wajiban alaihi wa ala ummatihi adalah wajib bagi nabi dan bagi umat, tu tak, dia panggil pendapat tu lemah lah. Khas kepada nabi saja wajib bangun sembahyang malam. Kita tak, kita hak sembahyang malam ni isyak, lepas tu subuh gelap lagi, tu wajib lah. Hak malam belum cerah, maghrib isyak subuh. Lepas tu hak wajib bagi nabi tu semaya sunat. Kita tak, kita umat dia tak wajib, sunat bagi kita, sunat muakkad. Maka tu atas semua Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan nabi kita, wahai orang yang berselimut, iaitu muzammil, qumil laila illa qalila, semaya bangun semaya malam, wa ibadah tengah malam sedikit, nisfahu aw inqusuh minhu qalila, separuh malam ataupun kurang lagi daripada itu 1/3. InsyaAllah kita sambung esok pula. Auzir alaihi warattilil Qur'ana tartila, kita sambung ayat yang keempat esok insyaAllah. Jadi itu atas bahasa pada terduduk, dan hamba ucap terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah kita sambung pagi esok. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.